Kita bincang aktiviti 0.14. Aktiviti ini cikgu bagi sebagai homework awak kemarin. So hari ni kita bincang sebab kata dah jawab semua sekali dah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Ada masalah soalan yang pertama rasa-rasa? Boleh jawab ke? Ada, boleh. Boleh So kita bincanglah. Okey, step yang pertama kita buat apa soalan ni? Kita kena tulis persamaan kimia. So kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, so step yang pertama kita tulis persamaan kimia. Okey, so tindak balasnya adalah antara natrium hidroksida dengan asid sulfurik. So kita pertulislah persamaan kimia. Natrium hidroksida NaOH. Asid sulfurik H2SO4. So bila asid bertindak balas dengan alkali, hasilnya garam dengan air. Garam ni bila natrium ambil sulfat. Bila natrium ambil sulfat, kita nak tahu formula kimia dia. So kita ingat Na plus SO4 2 minus. So bila dia combine dua ni, Na kena ada 2 lah. Sebab apa? Sebab positif-positif sama dengan 2 positif. Okey, 2 positif, 2 negatif equal to 0. Dia nak persamaan kimia, formula kimia ni, charge dia kosong. Okey, jadi bila charge dia kosong, maknanya natrium combine dengan sulfat. Okey, natrium ada 2, sulfat ada 1 plus H dengan OH becomes H2O. Okey, so step yang pertama, kita buat persamaan kimia. Okey, bila kita dah dapat persamaan kimia, kita pun imbang persamaan kimia kita ini. Imbang, kita tengok Na1, Na2. So, kalau nak suruh Na sini 2, kita letak 2 depan. So, maka kat sini Na dah balance. Sekarang kita tengok sulfat. Sulfat 1, sulfat 1. Sulfat pun dah balance. Sekarang kita tengok H dengan O. So, H, okay, sebelah sini 2 tambah 2. So, 4. O kat sini 2. Jadi, H kat sini sama dengan 2. O kat sini sama dengan 1. So, bila H nak suruh jadi 4, okay, di sebelah hasil, maka kita kena darab dengan 2. Bila H darab dengan 2, O pun kena darab dengan 2, barulah dapat 4 dengan 2. Sama juga dengan kita letak 2 kat depan H2O. Maka persamaan kita dah seimbang. Okey, selesai step yang pertama. Kita tulis persamaan kimia yang seimbang. Kita pun padailah. Kalau kita conteng-conteng ni, kita padai belakang. Okey, saat ni kita conteng hanya nak buat persamaan kimia yang seimbang. Okey, selesai. Step yang kedua buat apa dia kat sini? Tulis ratio. Ratio kata 2 mol natrium hidroksida bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik menghasilkan 1 mol natrium sulfat dengan 2 mol air. Itu yang step yang kedua. Step yang ketiga kita tulis apa maklumat yang diberi daripada soalan. Soalan bagi natrium hidroksida ni V dia 25, M dia 0.2. Okey, jadi di sini natrium hidroksida V dia sama dengan 25 cm padu, M dia sama dengan 0.2 mol per desimeter padu. Tulis sosok. Okey, kemudian kita tengok asid sulfurik. Asid sulfurik dia bagi kepekatan 0.1. Dia suruh awak kira berapakah isi padu asid sulfurik. Jadi dia suruh cari V. Okey, jadi di sini dia suruh cari V sama dengan berapa. Tetapi dia bagi M adalah sama dengan 0.1 mol per desimeter padu. Jadi bila dia suruh bagi V, maka dia suruh kira V, maka kita kena guna formula MA VA per MB VB sama dengan A per B. Kemudian awak tanda A mana? A untuk asid ni lah A. Ni A. Ni A. Ni B. B untuk base. Ni B. Ni B. So, bila kita dah tahu A, B, maka step seterusnya masuk je nilai. Okey, nilai 0.1 darab dengan VA bahagi dengan 0.2
darablah dengan 25 cm padu sama dengan A1B2. Okey. Kemudian awak darab silang. Darab silang So darab silang, cikgu nak tinggal VA sini. So VA ni sama dengan hak ni melintasi tanda sama naik atas. So 1 kali 0.2 darablah dengan 25 cm padu bahagi dengan hak ni turun bawah. So 2 kali dengan 0.1. Okey. Okey, tekan kalkulator boleh berapa sini? 25. 25. Dapat 25. 25 cm padu. Okey, inilah cara dia untuk kita kira. Okey, so tak ada soalan nak tanya? Ada soalan? Boleh faham ke tu? Boleh. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua dibagi, asid sulfurik bertindak balas dengan lautan amonia mengikut persamaan berikut. Dia bagi dah persamaan. Okey, diberi T sentimeter padu asid sulfurik. Okey, dia tak tahu T ni. Okey, kepekatan dia 0.125 mol per desimeter padu. Okey, meneutralkan 20 cm padu 1.0 amonia. Tentukan jumlah isi padu di dalam kelalangkun. Jumlah isi padu hak ni. Okey. Jadi step yang pertama kita buat apa? Okey, kita salin balik persamaan kimia. Okey, dalam soalan ni kita nak kira tu kita salin balik persamaan kimia. Okey. So soalan nombor 2. Dia bagi asid sulfurik H2SO4 react dengan amonia NH3, hasilnya adalah NH4 2SO4. So bila kita seimbang, kita letak 2. Sini kan dia bagi dah lah tu situ tu. Okey, ratio kata 1:1. Okey, kemudian kita tengok soalan bagi apa. Soalan bagi asid sulfik kita tak tahu T sentimeter padu V dia. Tapi kepekatan dia 0.125. Kita pun buatlah. V sama dengan T sentimeter padu. M sama dengan 0.125 mol per dm tolak 3. Kemudian kita tengok amonia. Amonia kita guna berapa? Amonia kita guna isi padu 25, kepekatan 1.0. Okey, jadi isi padu sama dengan 25 cm padu, M sama dengan 0. Tak ingat. 0. berapa ni? 1.0. Okey. M sama dengan 1.0. Okey, tulis belakang. 1.0 mol per desimeter padu. Okey, kemudian kita nak cari T. So sama juga. Kita kena guna formula MA/VA per MB/VB sama dengan A per B. Kita pun tulislah A hok mana. A untuk acid, B untuk base. So ni B, ni B, ni A, ni A. Maka kita pun masuklah nilai. Nilai dia T sentimeter padu tu darab dengan 0.125 bahagi dengan base 25 kali dengan 1. Okey, sama dengan acid A tu 1, base ni 2. Okey, lepas tu T sama dengan kita buat naik atas. Darab silang. Okey, darab silang. So 25 kali 1 bahagi dengan 2 kali 0.125. So dapat berapa T? 100. 100. T dapat 100 cm padu. Tetapi ni bukan jawapan dia. Jawapan dia nak apa dia? Jawapan dia kata tentukan jumlah isi padu dalam kelalangkun. Bila buat eksperimen ni kan kita ada burette sini kan. Burette ni. Dalam ni kita buka dia. Kita bubuk asid. Okey, so dalam kelalangkun kita letak amonia ni. NH3.
sebanyak 25 cm padu. Dia kata dia drop. Okey, T cm padu. Sekarang dia kata jumlah isi padu larutan dalam pelalangkung. Dia nak tahu berapa isi padu dalam ni. Jadi bila T tu sama dengan 100, maka nak tahu isi padu, jumlah isi padu dalam kelalangkung, mestilah kita tambah. Iaitu 100 tambah 25. Okey, jadi ni bukan jawapan dia. Maka dia suruh kira apa dia? Tertekan, sorry ni. Cikgu tertekan apa tu? Okey, jadi jawapan dia adalah dia suruh cari jumlah isi padu larutan dalam kelalangkung. Okey, jadi sama dengan 100 cm padu. Hok kita kira T tu tambah dengan hok ada dah dalam kelalangkung 25 cm padu. So dapatlah 125 cm padu. Okey. Boleh faham? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Yang lain tu senyap tupah tu. Okey, so soalan seterusnya, soalan nombor 3. 50 cm padu asid nitrik melengkapkan penetralan 50 cm padu kalsium hidroksida 0.25. So hitungkan kemolaran asid nitrik. Sama juga asid nitrik dengan kalsium hidroksida. Step yang pertama buat apa? Tulis persamaan kimia juga dulu. So asid nitrik HNO3 tindak balas dengan kalsium hidroksida CaOH2. Maka hasil dia Ca amid nitrat. Ca ni kan 2+, nitrat kan NO3-. Maka NO3 ni kena ada 2, barulah seimbang. Jadi formula akan jadi Ca NO3 dalam kurungan 2. Okey, seterusnya H dengan OH membentuk H2O. Okey, sekarang kita seimbangkan persamaan kimia ini. Kita pun tengok. NO3 ada 1, NO3 ada 2. So kalau kita nak suruh NO3 ada 2 juga, tak 2 depan. Bila tak 2 depan, maka NO3 seimbang. Kalsium 1 seimbang. H kat sini. H. Ni 2. Sini 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. O pula 2. Sini H sama dengan 2, O sama dengan 1. So 2 nak jadi 4, maka kita darabkan 2 lah, sama dengan 4. Sama juga dengan O pun darabkan 2 jadi 2. Maka sama. Bila sama, maknanya nak balance persamaan ini hanya perlu letak 2 depan H2O dengan 2 depan HNO3. Okey, selesai. Kemudian bila dah selesai, step yang kedua kita buat apa kat sini? Kita tulis ratio. Okey, persamaan ini kata 2 mol asid nitrit bertindak balas dengan 1 mol kalsium hidroksida menghasilkan 1 mol kalsium nitrat dengan 2 mol air. Okey, kemudian kita tengok soalan. Soalan bagi apa? Soalan bagi, okey, asid nitrit ni dia bagi 50 cm padu. 50 cm padu asid nitrit. Okey, maka kita pun letaklah bawah. Asid nitrit dia bagi V dia sama dengan 50 cm padu. Tapi kemolaran dia tak bagi. Dia suruh kita cari. Okey. Kemudian kita tengok kalsium hidroksida pula. Kalsium hidroksida dia bagi V50 M0.25. So kita pun tulis bawah dia. Jadi V sama dengan 50. M dia sama dengan 0.2 mol per desimeter padu. Sentimeter padu. Betul ke 0.2 tu? 0.25. Okey, sorry. Sebab tu rasa macam tak kena pun. 0.25. Okey, so cikgu letak situ lah. 25 tak? 25. Okey. Jadi sama dengan tadi lah.
Bila nak cari M, maka kita guna formula MA/VA per MB/VB sama dengan A per B. Kemudian kita kenal pasti A. A ni jangan tukar A untuk acid. Ni A, ni A. B untuk base. Ni B, ni B. Okey, so kita pun masuklah nilai. Okey, A 50 cm padu darab dengan VA. Darab dengan MA. 50 tu V dah. Darab dengan MA. Kita nak cari. So, bahagi dengan MB 0.25 kali dengan 50. So, sama dengan A berapa? 2. B berapa? 1. Maka kita pun darab silang. Jadi MB sama dengan 2 kali 0.25 kali dengan 50 bahagi dengan 50 cm padu ni 1 darab dengan 50 lah. Okey. So, tekan kalkulator boleh berapa sini? Boleh berapa? 0.5. 0.5 mol. 1 kali 50. So, sama dengan 0.5 mol per desimeter padu. Okey. Boleh? Boleh ke tu? Boleh. Boleh. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat, dia bagi kat sini. Dalam satu pentitratan 15 cm padu asid sulfrik 0.5 mol per desimeter padu meneutralkan 20 cm padu larutan Coke. Dia tak bagi kepekatan. Dia suruh hitung kepekatan larutan Coke. Sama juga. Step yang pertama, kita buat persamaan kimia. Okey, soalan nombor 4 ya. Persamaan kimia. So, asid apa tadi? Asid sulfurik. Asid sulfurik. Okey, react dengan apa? Kalium hidroksida. Kalium hidroksida. Hasil dia ke apa? K2SO4. Okey, hasil dia K2SO4 plus H2O. H2O. Balance? 2 di kuh. 2 dikuh. Lepas tu? Satu je. Tu je. Balance lah kata. Sulfat balance. K balance. H kat sini 2 tambah 2 part tu. O kat sini 2. Maknanya H kat sini nak suruh jadi part, O nak suruh jadi 2. Jadi sama juga dengan kita letak 2 di barulah balance. Okey, step yang kedua, tulis ratio. Okey, lepas tu tulis. Okey, baca kat cikgu. MA berapa, VA berapa? MA 0.5 mol. 0.5. VA? VA 15. 15. MB? MB dia tak bagi. Kita bagi. VB? 20 cm. 20? cm. 20 cm padu. 5 per dm padu. Okey. Jadi sama. Guna formula MAVA per MBVB sama dengan A per B. Kita perkenal pasti A dengan B. Ni A, ni B, ni A. Okey, dah ada dah tu. Okey, masuk je nilai. A 0.5 kali 15 bagi dengan B 20 kali dengan MB A 1 B2. Tu pun darab silai. Hok ni buat naik atas. Okey. Lepas tu hok ni buat naik atas juga. Okey, so kita akan dapat MB sama dengan 2 darab 0.5 darab 15 bahagi dengan 20. Okey, so dapat berapa situ? 0.75 mol.
0.75 mol per desimeter padu. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Betul belaka ke? Betul belaka ke? Ya. 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 Okey. Di sini cikgu nak bagi satu kaedah macam mana kita nak tentukan jawapan kita tu betul ke tidak. Katakanlah soalan ini keluar dalam tajuk dalam kertas satu objektif. Jadi kalau kita nak kira mungkin nak ambil masa panjang, so kita boleh congok. So macam mana nak congok? Cikgu bagi macam mana nak congok ni. Okey. So di sini kita tengok ni. Cuba awak darab 25 kali 0.2 berapa? 5. 5. Ratio kata 21. Kalau sini awak darab V dengan M tu 5, agak-agak VA dengan MA darab sama dengan berapa? Ratio kata 21. Kalau sini 5, sini berapa? Berapa? 2.5. 2.5. Separuh kan? Sebab sini 2, sini 1. Kalau sini 5, sini 2.5. Sekarang ni nak dapat 5 ni 25 kali 0.2. Maka sini 2.5 ni adalah 0.1 kali berapa 2.5? 0.1 kali berapa 2.5? 25. 25. Kalau soalan objektif tu dapat 25. Tak payah kira MAVA. Boleh faham tak situ? Kalau dia keluar dalam soalan objektif. Contoh yang ni. Contoh yang ni. Kita nak tahu T. Ratio dia 1, 2. Sama juga. Kita pun darab 2 ni dulu. 25 kali 1, 25. Ratio kata 21. Kalau sini darab 2 ni 25. 2 ni kalau kita darab jadi berapa? 2, 1. Kalau sini 25, sini 50. ni 2. Ni 1. 12.5. 12.5. Sebab separuh kan? Ni 2, ni 1. Ni 25, ni 12.5. So, 0.1, okey, 25. 0.125 kali berapa sama dengan 12.5? Ni, 0.125 darab dengan T sama dengan 12.5. T sama dengan berapa? 100. Gitu. Okey. Contoh ni pula. Sama ni. Okey. 50 kali 0.25 sama dengan berapa? 12.5. 12.5. Nampak dah ratio? 1, 2. Kalau sini 12.5, sini berapa? 25. 25. 50 kali berapa 2.5? 0.5. 0.5. Tu. Kalau kita tubik dalam soalan objektif, boleh congok macam tu. Kalau dia tubik soalan struktur, kena tunjuk cara pengiraan dia. Hak ni last sekali cikgu tunjuk ni. Okey, kita darab 2 ni. 0.5 kali 15 jadi berapa? 7.5. 7.5. Ni 1, ni 2. Kalau sini 7.5, sini berapa? 15. 15. Okey. So 20 kali berapa sama dengan 15? 0.75. 0.75. Jadi kalau soalan ni tubik dalam objektif, biasanya persamaan kimia dia bagi dah kat kita. Jadi dia bagi semua ni, jadi awak boleh congok je lah. Cara ni seperti cikgu ayat. Yang pentingnya kita ada ratio ni, follow ratio dia. Okey, so tak ada soalan dah kan? Kita pergi kepada uji kendiri 0.7. Okey, uji kendiri 0.7. Apakah maksud penetralan? Boleh refer kepada buku teks. Okey. Nyatakan perubahan warna penunjuk meti jingga di dalam kelalangkun yang berisi lautan natrium hidroksida apabila mencapai takak akhir. Okey, meti jingga ni kalau dalam kalium hidroksida warna dia warna apa?
Kuning. Kuning. Tak ke akhir ni maknanya dia neutral kan? Bila neutral, dia berubah jadi warna ke apa? Jingga. Warna jingga. Jingga. Jadi soalan dia nyatakan perubahan warna, maka perubahan warna dia kuning ke jingga. Okey. So kita pergi kepada soalan 3. Okey, 5 cm padu lautan amonia 0.75 dititratkan dengan asid nitrik. Berapakah isi padu asid nitrik 1.0 mol per desimeter padu yang diperlukan untuk meneutralkan? Hak ni sama je. Okey. Nak cikgu buat ke tak perlu? Sama je ni tak? Okey, nak kira kan ni? Kau kira dah. Okey, so cikgu kira lah. Okey, yang pertama kita tulis persamaan kimia dah. Amonia dengan asid nitrik. Okey, so soalan nombor 3. Amonia NH3 react dengan asid nitrik HNO3. Maka hasilnya dia akan jadi NH4 Okay, hasil dia akan jadi NH4NO3. Maka balance satu. Okey, H ada 4, N ada 2, N ada 2, O ada 3. Jadi tindak balasnya bagi ratio 1:1. Okey, kemudian kita tengok soalan. Okey, dia kata amonia 50, kepekatan dia 0.75. Okey, amonia V dia sama dengan 50, M dia sama dengan 0.75 mol per desimeter padu, sentimeter padu. Asid nitrik dia bagi, isi padu tak bagi, kepekatan 1.0. So dia suruh cari isi padu. Kepekatan 1.0. Jadi di sini kepekatan dia sama dengan 1.0 mol per desimeter padu. Dia suruh cari V sama dengan berapa. Ni sama dengan keadilan dah. Okey, ulai benda sama. Iaitu MA VA per MB VB sama dengan A per B. Okey, maka kita tengok A mana? A hak ni. A. B hak ni. B. Kita pun masuklah nilai dia. So bila masuk nilai, A tu 1.0 tu kali dengan VA per dengan 0.75 kali dengan 50 sama dengan 1/1. Jadi VA sama dengan darab silang 0.75 kali 50 bagi dengan 1. Dapat berapa sini? 37.5. 37.5 cm padu. Okey. So sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okey. Hitungkan isi padu asid hidroklorik. Ni tanda ni, tanda right hak mana betul tu, hak mana salah tu hak pembetulan. Okey, hitungkan isi padu asid hidroklorik yang tepat meneutralkan barium hidroksida. Jadi sama juga step yang pertama, tulis persamaan kimia asid hidroklorik dengan barium hidroksida. Okey, ni nombor 4 Okey, asid hidroklorik dengan barium hidroksida. Hasilnya barium ambil Cl jadi barium klorida campur dengan H2O. So balance letak 2 sini, letak 2 sini. So seimbanglah persamaan kimia kita. Kemudian kita pun buat ratio 2, 1, 1, 2. Okey, cuba bagi kat cikgu. VA sama dengan berapa? Daripada soalan. VA sama dengan berapa? Dia tak uwi. Dia tak ubi. MA? 0.05. 0.05. Okey, VB? 0.1 MB. VB dia 25. Ni 25.
Okey, MB dia 0.1. Ya. Okey. Mol per desimeter padu, hak ni sentimeter padu. Maka ni adalah B, hak ni adalah A. Jadi kita guna formula MA/VA per MB/VB sama dengan A per B, masuk nilai dia. So 0.05 VA bahagi dengan 0.1 kali 25 sama dengan 2/1. Jadi VA darab silang ni. Okey, so 2 darab 0.1 darab 25 bahagi dengan 0.05. So dapat berapa situ? 100. 100 sentimeter padu. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 5. Berdasarkan persamaan kimia berikut, 20 cm padu, asid monobase HX bertindak balas lengkap dengan 10 cm padu kalium hidroksida. Apakah kemularan asid? Kalau cikgu tak salin, okey cikgu salin lah kalau tidak crowded sini. So, kita ambil persamaan kimia dia HX dengan KOH. Okay, nombor 5. Dia bagi HX dengan KOH. Hasil dia dengan KX plus H2O. Ratio kata 1:1:1:1. VHX ni berapa? V ni adalah VA. Berapa nilai dia? 20. 20 cm padu. MA? Tak wi. Tak V. Dia kira. Okey, VB? 10. 10 cm padu. Jadi MB? 0.1. 0.1. Ni kalau kita nak congok kan macam cikgu ayak. Okey, 10 kali 0.11 dah. Ratio kata 1:1. Hak ni 2 ni darab mesti jadi 1 juga. Bila 1, berapa M agak-agak? 20 kali berapa sama dengan 1? 0.05. 0.05. Kalau kita kali ni. Kalau kita nak kira, kita kira lah. Guna formula MA/VA per MB/VB sama dengan A per B. Ataupun masuk nilai. Okey, 20 MA per dengan 10 kali 0.1 sama dengan 1/1. Jadi MA sama dengan 10 kali 0.1 bahagi dengan 20. So dapatlah sama dengan 0.05 mol per desimeter padu. Okey, senang saja. Okey, ada soalan? Tak ada? Seterusnya, soalan akhir sekali. Seorang murid melarutkan gas hidrogen klorida ke dalam air untuk menghasilkan 50 cm padu larutan asid. Hitung kemularan larutan itu jika 6 gram kuprum 2 oksida digunakan untuk bertindak balas dengan larutan yang terhasil. Maknanya kat sini, mula-mula dia sediakan asid hidroklorik. Maknanya, dia lalukan gas hidrogen. So, kalau kita nak buat eksperimen ini, kita ada gas. Okay, tak. Kita ada, katakanlah kita ada bika. Dalam bika ni ada 500 cm padu air. Kita pun alihkan gas. Masuk gas gini. Ini dia kata larutkan. Klorin dalam air. Hidrogen klorida ni. HCl dalam keadaan gas. Masuk ni 5 cm padu air. Dapatlah larutan dia.
Tapi tak tahu berapa kemolaran dia sebab dia tak tahu, dia tak bagi berapa jisim gas ataupun isi padu gas, dia tak bagi. Cuma dia kata air tu 500 cm padu. Jadi bila HCl larut dalam air, maka larutan ini dia akan jadi larutan asid HCl lah. Lepas tu dia tindak balaskan asid HCl ni dengan kuprum 2 oksida. Jadi bila kita nak buat kat sini, langkah yang pertama kena buat persamaan kimia dulu. Okey, persamaan kimia kata. Okey, soalan nombor ni. HCl dimasukkan kuprum 2 oksida. Betul kan? Kuprum 2 oksida. Betul ke? Betul. Kuprum 2 oksida. Gram. Okey. Kuprum 2 oksida. Jadi bila kuprum 2 oksida masuk dalam asid, maka hasilnya kuprum ambil Cl. Jadi CuCl2 plus H dengan O becomes H2O. Kita pun balance, H ada 2, Cl ada 2, maka letak 2. Nak suruh jadi 2. Okey, kita pun tulislah ratio dia. 2, 1, 1, 1. Asid ni dia bagi V sama dengan 500. Sebab dia masuk dalam air 500. Maka N tak tahu berapa. Kuprum 2 oksida ni dia bagi 6 gram. 6 gram kuprum 2 oksida tu. Jadi di sini dia kata jika 6 gram kuprum 2 oksida digunakan untuk bertindak balas dengan lengkap. Bila dia kata bertindak balas dengan lengkap, lengkap ni maknanya semua ni semua bertindak balas. Jadi soalan ni tidak guna MAVA per MBVB lah. Soalan ni dia kira lagu mana? Dia suruh hitung kemolaran asid kan? Okey, jadi step yang pertama kita tukar dulu 6 gram tu kepada bilangan mol. Jadi step yang pertama awak cari bilangan mol CuO. Bilangan mol CuO adalah sama dengan jisim 6 gram bahagi dengan jisim molar untuk CuO. Jisim molar CuO, Cu berapa? 0.4. Oksigen berapa? 0.12. Okey, so unit dia gram mol tolak 1. Jadi gram atas, gram bawah mati, maka hasil dia, cuba bagi hasil dia dapat berapa? Ni bahagi dengan 0.075. Berapa? 0.075 mol. 0.75 mol. Okey. Kita pun tengok ratio. Ratio kata 1:2. Okey. Bila ratio 1:2, maka bilangan mol HCl berapa? Berapa? Bilangan mol HCl. 0.15. 0.15 mol. Iaitu hak ni kita darab dengan 2. Sebab apa? Sebab ni 1, ni 2. Jadi maknanya HCl ni 2 kali ganda CuO. Jadi kalau HCl CuO kita dapat 0.075, maka nak tahu bilangan mol HCl kita darab dengan 2. Dapatlah 0.15. Bila dapat 0.15 nak cari N, maka di sini kita guna formula N equal to MV per 1000. Kita pun masuk je nilai dia. Bilangan mol sama dengan 0.15 mol. Kemolaran dia kita tak tahu. Sorry, sama dengan tak tahu kemolaran dia. So sama dengan 500 M bahagi dengan 1000. Formula ni. Okey, so M adalah sama dengan kita darab silam 1000 kali dengan 0.15 mol bahagi dengan 500. So dapat berapa tu? 0.3. 0.3 mol per dm padu. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya?